Itu sedikit sebanyak penceritaan secara asasnya apa yang kita perlu tahu berkenaan dengan pasangan yang kurang upaya penglihatan ini dan juga bagaimana seorang guru yang telah melihat seorang adik yang cilik ni berusia 7 tahun saja dah boleh memimpin ibu bapanya untuk ke sekolah, tunjuk keadaan sekolah, kantin kat mana, padang kat mana. Itu satu penceritaan yang kuat tu. Betul. Kan? Itu baru cerita umur 7 tahun je. Tentang di sekolah, belum pergi ke lapangan terbang lagi. Macam-macam kita nak dapatkan cerita daripada mereka ni dan kita perkenalkan tetamu kita hari ini. Kami sangat berbesar hati bersama dengan di sebelah Sofia ini ialah adik Nur Khairunisa Fadilah Muhammad Haizir. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Alah. Sejuk ke? Studio ni sejuk kan? Itulah dia. Terima kasih banyak-banyak datang. Bersama ibu bapanya, ibunya di sebelah Puan Nur Suhaida Nori ya. Okey, dan sebelahnya ialah suaminya, ayah kepada Khairunisa, Muhammad Haizir Zakaria. Terima kasih banyak sudi bersama kami. Dan di hujung sana cikgunya tu. Cikgunya yang membuatkan semua tahu penceritaan mereka. Cikgu Nadwa Muhammad Nasir. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Terima kasih banyak. Hari ini dikecualikan daripada sekolah. Sekejap lah buat untuk seketika lah ya. Okey, ceritanya menjadi itulah dan menjadilah membuatkan ramai yang sedih. Tapi paling penting kita nak rasa terinspirasi dengan kisah ni kan. Betul. Sebelum tu sedikit latar belakang lah. Cik Haizir menghadapi masalah penglihatan dari kecil. Dari kecil. Puan pula? Saya daripada umur 6 tahun saya aksiden. So bila 8 tahun baru nampak kesan dia. Makin lama dia makin makan lah. Maksudnya makin lama makin pudar, makin lama makin pudar lah. Okey. Nak tanya ke adik Khairunisa kita. Macam mana adik Khairunisa ni macam berani sangat nak keluar bawa mak ayah, naik bas, naik kapal terbang semua. Macam mana? Apa adik rasa? Rasa seronok tak? Soalan kebat tu. Tahun satu tu. Kebat sangat Seronok tak? Bawa mak ayah jalan-jalan sama-sama awak cerita-cerita awak semua. suka cerita juga kan? Seronok, Cak. Seronok? Khairunisa ni memang kuat bercerita kan? Dia kuat bercerita. Macam mana tu dia bawa pergi mana ni memang bercerita lah. Beritahu. Dia memang akan bagi tahu sekeliling. Dan kalau katalah kalau dia ada dekat satu-satu tempat tu, memang tak jumpa. Contoh yang kisah ada kalau dekat paper tu lah, yang pasal dekat KLIA tu kita orang tak biasa. So daripada situ memang cakap dengan dia, Nisa kalau jumpa siapa-siapa tanya. Sebab tu dia nampak kaunter pertanyaan masa tu, dia terus pergi kat kaunter pertanyaan dan dia cakap macam tu lah, macam statement dia kata, maaf, mak abah saya ni tak nampak kat mana kaunter Malindo. Lepas tu orang tu cakap dengan dia sebab orang ingat dia boleh bawa, dia cakap boleh tak bawakan. So orang tu guide kita orang pergi kat kaunter Malindo. Kan, so dekat situ orang baru tahu kata mak bapak dia ni memang macam susah sikit lah, kena ada orang guide tolong bawa. Situ juga kalau pergi kedai mana-mana kalau cari barang, dia akan masuk cari sales girl dulu. Kata cakap, kakak tolong mak saya tak nampak. So dekat situ baru ada sales girl akan tolong lah cari barang. Untuk mudahkan lah kan. Nisa berani bercakap dengan orang kan? Kena berani lah kan? Untuk tolong mak ayah kan? Bagus ni. Okey, cikgu, bila cikgu Narwa mungkinlah pengalaman kali pertama bersua dengan Nisa dan ibu bapa. Apa yang terlintas di fikiran? Jadi kali pertama saya berjumpa tu adalah selepas selesai urusan orientasi. Tahun 1 kat sekolah pada 31 Disember lepas. Jadi selepas selesai tu saya terlihat adik Khairunisa ni dia memimpin tangan ibu ayah dia yang kita kata istimewa lah ya. Yang mempunyai kelainan dia pimpin tangan satu persatu dia naik tangga, dia nak tunjuk kelas dia kat mana. Dua-dua sekali dipimpin. Ya. Jalan itu yang saya rasa. Jalan kereta api, okey. Abah belakang, mak dia tengah, dia depan. Dia kepala lah. Kepala kereta api lah. Jadi masa saat saya tengok dia naik tangga tu saya dah tersentuh sebenarnya. Okey, bila dia dah naik ke atas, saya rasa nak ikut. Satu sekolah saya ikut tanpa pengetahuan mereka lah. Okey. Jadi bila saya ikut... Kira stok dari jauh lah ni? Ya, betul. Bila saya ikut, sampai kat kelas, dia cakap, Mama ni kelas. And then dia turun, bawa ke kantin. Mama ni kantin. Ni padang. So, saya rasa macam
Karunisa ni adalah sesuatu yang hebat lah. Dia boleh menceritakan apa yang dilihat. Dan yang paling sebab tu adalah dekat pagar sekolah. Bila mama dia sendiri tanya, Nisa, mana pondok tempat mama nak tunggu kamu nanti ni? Dia tanya. Jadi Nisa jawab, kat sinilah mama, kat sini, sambil menunjukkan ke arah bangku tempat duduk lah. So dari situlah yang saya rasa Karunisa ni ada satu kekuatan yang luar biasa. Yang luar biasa, betul. Murid tahun 1 kalau kita Itulah dia kan. Saya tak boleh nak bayangkan sebenarnya bagaimana macam dia dah faham sangat keadaan ibu bapa ni, dia sendiri dah berdikari kan. Betul. Nak tanyakan kepada puan dan encik sendiri. Bagaimana sebab kita Karunisa ni masih 7 tahun dan pada usia 4 tahun dah boleh bertanya dengan orang, dah boleh membaca dan sebagainya kan, sedikit. Bagaimana puan dengan encik tu beritahu dan mengajar kat Karunisa ni keadaan puan dan encik sebenarnya untuk memberikan dia kefahaman tu sejak dulu lagi? Okey, sebenarnya macam ni. Dia ajar didikan dia daripada kecil tu betul lah. Sebab kita tak nak kena terang dekat anak kita dari kecil. Mama tak nampak, abah tak nampak. So daripada kecil kita kena ajar dia nak tolong kita macam mana. Walaupun dia masih dalam setahun. Budak setahun kan baru belajar tatih, baru pandai. Tapi kita kena ajar dia, okey, you awak ambil awak punya kasut. Lepas tu daripada situ dia dah dibiasakan dengan ajar independen tu. So bila dia dah capai umur 4 tahun tu dia dah terbiasa. So bila dia nampak apa-apa dia akan cerita sebab daripada kecil dia ditolong oleh mak tok umi dia lah. Mak tok umi dia akan cakap, Nisa nanti cerita dekat dekat mama kalau ada apa-apa kan. So dekat situ dia dah terbiasa. Untuk bagi tahulah apa yang ada sekeliling untuk mak dia faham apa yang ada kan. So bila dia masuk darjah 1 tu, tempat kita orang tak pernah masuk, automatik dia akan beritahu. Ada apa dekat situ, ada apa dekat situ. So dekat situ saya faham, okey, dekat mana saya akan tunggu dia ambil sekolah dan saya boleh dapat gambaran dalam kelas dia akan belajar macam mana keadaan dia. So saya boleh rasalah nanti suasana pembelajaran macam mana. Ya, maknanya di usia ni dia dah berupaya untuk memberikan deskripsi tentang apa yang laku supaya dapat dikongsikan dengan mak ayah dia. Boleh tak Encik Aziz kalau saya boleh tanyalah, dia bertanyakan tentang situasi ataupun keadaan mak dan ayah dia dan bertanyakan mak ayah orang lain dapat melihat dan sebagainya. Dan bagaimana memaklumkan kepada Nisa tentang situasi kalian? Ataupun dia membesar dia terima apa yang ada dan tak pernah bertanya tentang situasi ni. Cuma kita bagi tahu kat dia mak ayah tak nampak. Beza dengan mak bapak lain kan. At least kita pun boleh hidup macam orang biasa. Itu jelah. Dan memang ajar dia, bagi tahu dia mama abah macam mana pun Nisa kena hadap susah dengan mama abah sama-sama. So saya tak tahulah, mungkin kurniaan Allah sama kot untuk fahamkan anak-anak OKU ni kan, anak-anak pada mak bapak OKU ni. Dia tak pernah nak tanya kenapa mak abah tak nampak, kenapa saya tak boleh dapat macam orang lain dapat, tak. Dia tak pernah tanya. Memang diorang dapat kurniaan tu daripada Allah kot untuk fahamkan keadaan tu. Itu je lah. Secara tak langsung buatkan dia jadi seorang yang kuat dan pintar dan cerdas dan berupaya untuk jadi mata mak ayah dia. Dia bukan kata boleh guide kami dua je. Kawan-kawan kami yang tak nampak pun, insya-Allah dia boleh guide. Betul. Boleh guide. Dan dia boleh serve untuk orang makan. Baguslah awak ni. Dia akan bagi tahu. Saya teringat sebenarnya saya terbaca yang awak satu hari nak beli kereta kan. Kereta besar kan. Kereta besar. Kenapa nak beli kereta? Bagi dah tahu. Buat jalan-jalan. Buat jalan-jalan. Nak pergi mana? Ke luar negara. Luar negara. Wah. Kereta tu kena besar, perlu bawa jalan jauh tu kan. Dah ada kereta apa, nak beli kereta apa? Kereta besar. Kereta besar. Kereta besar. Apa sangat besar. Tapi itulah dia kan, bagi cikgu sendiri, saya yang pertama kali melihat mereka pun saya macam terinspirasi sangat. Ya, betul. Bagaimana cikgu melihat perkembangan Karunisa selepas ini? Bila melihat ialah tahap kematangan dia sangat berbeza daripada anak murid lain kan. Jadi daripada sisi lain, cikgu rasa
perlu untuk perkuatkan lagi tak semangat dia dari masa ke semasa? Ya, betul. Saya berpendapat Khairunisa sentiasa perlu diberi sokongan lah dari segi semangatnya. Walaupun kalau kita lihat sendiri sebenarnya dia sangat positif, lebih positif daripada saya. Saya sebenarnya banyak terinspirasi lah dengan kecekalan dia, faham dia terhadap mak ayah tu, dan dia tidak merungut, dia tak rasa ni satu beban. Ada sebarang kisah Nisa ni dikongsi kepada anak-anak murid yang lain dan untuk menjadi tiba dan inspirasi. Di dalam kelas sendiri saya memang berkongsi menjadikan Nisa sebagai contohlah untuk diikuti sebab dia sangat berdikari. Dalam kelas pun kita tak perlu bagi banyak arahan. Kita cakap sekali dia dah boleh ikutlah. Okey. Itu kelebihan Khairunisa yang Khairunisa ada. Alhamdulillah. Nisa, cita-cita nak jadi apa bila besar? Polis. Jadi polis. Wow. Kenapa nak jadi polis? Jadi polis. Kenapa nak jadi polis? Lari laju. Boleh lari laju? Oh, betul juga. Polis ni kena lari laju ni, betul. Okey. Usia yang sangat muda pun nampak dia cekal, dia kuat, cita-cita dia tinggi. Betul lah dia. Sebab kita apa-apa pun minta bantuan pada dia. Hebatlah awak ni. Mungkin Mama Nisa boleh kongsikan apa harapan masa depan bila dia besar sebagai remaja dan dewasa nanti? Kami sebagai mak abah dia sendiri pun tak pernah letak harapan tinggi dekat dia. Sebab kita tak nak bagi tekanan atau bebanan pada dia kan. Jadi kami cuma harap dia boleh jadi anak yang solehah, tu yang pastilah kita nak sebab aset kita di akhirat. Betul. Lepas tu yang keduanya kita orang cuma letak harapan dekat dia dan kita cuba semaikan dirikan tu nak kalau boleh dia boleh jadi orang yang berbakti, berguna untuk orang sekeliling dia. Yang perlukan bantuan dia. Kadang-kadang dia tak sedar dia sedang berbakti setiap hari. Betul. Bagi dia sebab bagi natural kan? Bagi dia biasa. Bagi dia biasa. Tapi kalau jumpa orang buta yang mana pun tambah-tambah kalau dia kenal, memang automatik kita tak perlu suruh pun. Dia pergi sendiri, dia tolong. Nak bawa lintas jalan atau nak bawa ke train. Macam dia lah. Dia macam dia. Kalau kena kawan kami, siap pergi kacau gitu. Musik dah tahu cara. Kita sedih kan masa tak cukup. Tapi Itulah dia. ada ini penceritaan yang sangat bagus. Terima kasih kerana memberikan inspirasi dan kita doakan Khairunisa membesar dengan baiknya, berjayanya, dapat mencapai cita-cita jadi polis. InsyaAllah. Tak apa kalau nak tukar pun tak apa. Tapi sekarang ni nak jadi polis, kekal jadi polis. Boleh lari laju kan? Jaga mak ayah ya. Cakap insyaAllah. Awak jadi hero kepada yang lain sedang menonton ni. Yang lain semua mengingit kat mak ayah. Awak kena jaga mak ayah masa usia kecil. Sebenarnya dia sendiri pun tak berapa nak faham kenapa dia kena ada di tempat sekarang ni. Sebab bagi dia apa yang dia buat tu biasa. Bagi dia benda-benda bagi biasa. dia biasa, tak ada luar biasa. Itulah dia. Semoga kisah yang memberikan inspirasi kepada anda semua yang menonton. Janganlah kita mengeluh dengan kesusahan kerana ini menjadi satu tanda aras mengapa kita perlu berjuang dalam kehidupan kita. Terima kasih. Cuma kita harap kalau sekolah tu kan, kalau ada anak-anak macam kami, mak bapak OKU, tolong ambil perhatian lah pada semua sekolah-sekolah. Beri perhatian pada pelajar tu lah. Betul. Tadi pun kita baru sebut tentang pendidikan khas kan. Tapi ini normal. Ni yang memberikan mak ayah OKU juga kan. Okey, terima kasih banyak-banyak sekali lagi. Terima kasih dapat jemput. Kepada Puan Nursahidah Nurwi, Encik Muhammad Haizia Zakaria, gurunya Cikgu Nadwa Muhammad Nasir dan juga adik Nur Khairunisa Fadilah Muhammad Haizi. Dah keluar Misha. Terima kasih banyak. Selamat mengajar saja. Okey, terima kasih banyak. Kisah ya Allah, nak siapa dah ni.